Perbesarkan konsep Felda kepada orang asli dan masyarakat miskin. Belum ada petunjuk kukuh kaitkan insiden dengan perbuatan sabotaj. JAKIM kekal selia sijil halal. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya malam ini Muhammad Akhtar Haji Hamzah Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. PDRM belum mempunyai petunjuk kukuh untuk mengaitkan kejadian gangguan sistem di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA selama 4 hari bermula 21 Ogos lalu sebagai perbuatan sabotaj. Demikian tegas Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur. Ya, setakat ini 12 individu sudah dipanggil bagi membantu siasatan. Berlakunya sabotaj atau tidak, belum lagi, ya. Masih lagi mendalami statement-statement yang telah diambil itu. Kita memanggil lagi pakar-pakar, kita konsult lagi pakar-pakar yang di bidang tersebut untuk mendapatkan kepahaman yang lebih tinggi, ya. So setakat ini belum ada lagi, tapi siasatan aktif dijalankan, masih aktif dijalankan. Beliau menjelaskannya dalam sidang media sempena lawatan kerja Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Ismail Bakar ke Unit Tindakan Khas PDRM di Lapang Sasar Brigade Tengah Pasukan Gerakan MPGA Ceras. Dalam perkembangan lain, PDRM sedang bekerjasama dengan pasukan perisikan asing bagi membawa pulang rakyat Malaysia disyaki terlibat Daesh di Syria. Menurut Ketua Polis Negara, usaha membawa pulang Nur Mahmudah Ahmad bersama seorang anaknya dan lebih 30 rakyat Malaysia yang berkait kegiatan pengganas di negara itu bagaimanapun berdepan beberapa masalah. Ini termasuk melepasi kawasan di Syria yang dikuasai 3 pihak. Kita menghadapi masalah dari segi untuk nak melepasi kawasan-kawasan di Syria tersebut, yang mana terdapat 3 desa saya, ya. Satu di bawah kawalan kerajaan Syria yang ada, ni pemerintah Syria yang ada. Satu lagi di bawah pasukan yang pakatan yang dikuasai oleh Amerika dengan Yang lagi satu lagi of course lah Daesh, ya. So kita menghadapi masalah di situ, dan pihak agensi perisikan asing membantu kita untuk membawa mereka keluar. Ya, kita akan sedang aktif berhubung dengan pihak Red Cross juga, ya, bulan sabit untuk mengaturkan kita mesti nak bawa balik dia rakyat kita, ya. Tindakan apabila dia sampai ke sini nanti kita akan pertimbangkan apa bentuk tindakan selanjutnya yang akan diambil ke atas isteri-isteri pejuang-pejuang yang dikatakan pejuang-pejuang ni, ya. Semua, bukan setakat keluarga dia saja, isteri dan anak dia, yang lain-lain tu yang kita dapat maklumat mengatakan berada dalam tahanan. Polis akan memanggil 5 individu minggu depan termasuk seorang menteri bagi merakam percakapan mereka. Ekoran laporan oleh penceramah bebas Datuk Zakir Naik yang mendakwa beliau difitnah. Jelas Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad, polis notis pemberitahuan untuk 5 individu itu hadir ke Bukit Aman telah diserahkan minggu lepas. Tambah Datuk Huzir, rakaman percakapan 5 individu tersebut bertujuan melengkapkan kertas siasatan sebelum diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan seterusnya. Beliau bercakap kepada media di Ceras, Selangor. 16 Ogos lalu, Dr. Zakir membuat laporan polis di Balai Polis Komuniti Seksyen 7 Shah Alam meminta polis menyiasat semua individu berkenaan mengikut Akta Hasutan 1948 atau mana-mana akta berkaitan fitnah yang dibuat terhadap beliau. Sementara itu, Datuk Huzir mengesahkan 2 kertas siasatan terhadap Dr. Zakir sudah diserah kepada pejabat peguam negara. Siasatan itu susulan laporan oleh beberapa pihak berhubung kenyataan kontroversi penceramah itu 3 Ogos lalu.
Mengambil kira konsep Felda yang banyak memberi manfaat dan menolong orang susah yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berharap konsep itu dapat diperbesarkan kepada orang asli dan masyarakat miskin demi sumber jangka panjang anak cucu mereka. Ya, baginda bertitah demikian ketika mencemar duli melawat perkampungan orang asli Sungai Ruil di Cameron Highlands. Ketibaan Seri Paduka yang begitu dekat di hati penduduk Sungai Ruil tepat pukul 11 pagi disambut kira-kira 500 orang dengan penuh kegembiraan dan keterujaan. Semasa bertitah, Seri Paduka menzahirkan harapan agar kerajaan dapat memperhalusi serta memperkemas kaedah membantu masyarakat orang asli serta golongan miskin supaya mereka dapat memperbaiki kehidupan dalam jangka masa panjang. Pada kunjungan itu, Seri Paduka turut menyampaikan sumbangan kepada Ketua Isi Rumah Perkampungan Sungai Ruil dan mencemar duli, melawat dan meninjau rumah penduduk. Keprihatinan Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima yang berangkat menziarahi 7 keluarga yang terjejas akibat kebakaran di Kampung Dusun Muda, Kota Baru 7 Ogos lalu menyentuh hati mangsa. Ya, hari ini datang pula Majlis Jaksa Pendamai Kelantan susulan daripada lawatan Tuanku untuk menyampaikan sumbangan kepada mangsa kebakaran. Majlis Jaksa Pendamai Kelantan merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dinaungi Sultan Muhammad Kelima. Kami ke sini pada hari ini merupakan susulan daripada lawatan kepada Tuanku tempoh hari yang mana telah menitahkan kepada kami supaya dapat membantu mangsa-mangsa kebakaran sebanyak mungkin yang kita bolehlah. Jadi kerana pada hari ini kita telah menyampaikan sedikit sumbangan walaupun tidak banyak, yang kita mengharapkan supaya dengan sedikit sumbangan tadi dapat sedikit sebanyak membantu mangsa kebakaran dalam menjalani hidup harian-harian. Kesemua keluarga yang terlibat dengan tragedi itu menerima sumbangan wang tunai RM1,000. Saya amat berbesar hatilah kerana kunjungan Datuk JP bersama persatuan di bawah naungan Majlis Jaksa di bawah naungan Sultan ni memberi orang panggil walaupun nampak sikit tapi bagi kita besarlah di atas kejadian yang telah berlaku kan menimpa kita. Tapi ada lagi ramai orang yang dapat membantu kami. Dan kami semua berhutang budilah pada tuanku dan juga pada pihak-pihak yang telah banyak melibatkan dalam membantu kami, meringankan beban kami. Yang mana rumah kami tak ada hangus dan kita pun tak ada tempat tinggal. Jadi saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami. Dalam kejadian pukul 9 malam 5 Ogos lalu, 7 keluarga membabitkan kira-kira 30 orang tinggal sehelai sepinggang apabila 6 buah rumah dan sebuah rumah tumpangan musnah dalam kebakaran. Setakat pukul 7 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU sangat tidak sihat iaitu Seri Aman 252, Kuching 222 dan Samarahan 205. Namun situasi itu dilaporkan lebih baik berbanding pada sebelah pagi. Pagi tadi, bacaan IPU di Seri Aman adalah 229, naik mendadak daripada 175 pada sebelah malamnya. Berdasarkan laman sesawang APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 6 kawasan di Sarawak setakat petang tadi masih mencatat bacaan IPU tidak sihat. Kawasan itu ialah Sibu 187, Sarike 193, Miri 163, ILP Miri 146, SK Kuala Baram 2 124 dan Mukah 119. Namun kesemua bacaan IPU itu dilaporkan lebih baik berbanding pada sebelah pagi tadi. Satu lagi kawasan ialah di Johan Setia, Selangor yang mencatat bacaan IPU 136.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan sedang memantau seluruh sekolah di Sarawak, khususnya murid yang menduduki ujian pencapaian sekolah rendah UPSR berikutan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU sangat tidak sihat pagi tadi. Ya, Menterinya Dr. Mazli Malik berkata Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak akan mengambil langkah sewajarnya dalam memastikan keselamatan murid dan mengikut prosedur operasi standard SOP sedia ada. Bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, mereka akan mengikuti SOP yang ada. Jadi kita menantikan mereka yang berada di lapanganlah untuk memberikan sebarang maklum balas dan sebarang perkembangan terkini. Sebab kita kat Kuala Lumpur, kita tunggu pada mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton. Keadaan yang masih lagi berjerebu di negara kita adalah kesan daripada bilangan titik panas yang pada ketika ini masih lagi dikesan sebanyak 3, terutamanya di Semenanjung Malaysia, itu di negeri Selangor, Pahang dan juga Johor, manakala bilangan titik panas di negeri Sabah dan Sarawak mencatatkan sebanyak 11. Untuk Sumatera dan Kalimantan masih lagi menunjukkan bilangan titik panas yang tinggi yang pada ketika ini berjumlah sebanyak 402 titik panas, dan asap pergerakan jerebu merentas sempadan dan juga kesan tiupan angin lazim dari arah tenggara dan juga barat daya memasuki ke negara kita telah menyebabkan keadaan berjerebu lebih tertumpu di bahagian pantai barat dan juga selatan Semenanjung Malaysia, manakala asap pergerakan jerebu dari arah rentas sempadan dari arah Kalimantan memasuki ke negara kita dengan kesan daripada tiupan angin barat daya memberi kesan keadaan jerebu terutamanya di hampir keseluruhan negeri Sarawak serta di bahagian pantai barat dan juga timur negeri Sabah. Oleh itu, orang ramai masih lagi dinasihatkan untuk tidak melakukan pembakaran secara terbuka bagi mengelakkan keadaan jerebu menjadi lebih buruk berlaku di negara kita. Dan bacaan Indeks Pencemaran Udara terkini, bacaan IPU sehingga jam 7 malam ini mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat di bahagian barat negeri Sarawak, terutamanya di bahagian Kuching, Samarahan dan juga Seri Aman. Manakala di bahagian-bahagian lain di negeri Sarawak dan juga negeri Sabah serta di bahagian di hampir keseluruhan bagi negeri di Semenanjung Malaysia mencatatkan bacaan IPU sederhana dan juga tidak baik. Dan untuk jarak ketampakan pada ketika ini pula mencatatkan stesen meteorologi di Kuching mencatatkan jarak ketampakan yang paling rendah pada ketika ini iaitu 1 km, manakala di stesen Miri mencatatkan sehingga 2 km. Untuk Limbang dan juga Subang pula mencatatkan jarak ketampakan sehingga 3 km. Dan pada ketika ini di hampir keseluruhan stesen meteorologi di negeri Sarawak mencatatkan bacaan jarak ketampakan kurang 5 km, manakala di lain-lain stesen meteorologi di Semenanjung serta negeri Sabah masih lagi di melebihi 5 km. Dan untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan paparan imej radar di Semenanjung Malaysia terlebih dahulu. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir di 1-2 tempat yang sedang berlaku di bahagian dalaman negeri Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang ini dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala di lain-lain negeri di bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia ini dalam keadaan tiada hujan dan keadaan masih lagi berjerebu. Untuk negeri Sabah pula, pada ketika ini hujan dan ribut petir di 1-2 tempat sedang berlaku di bahagian pedalaman dan juga pantai barat negeri Sabah, dan keadaan ini juga kami jangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat malam ini. Untuk negeri Sarawak pula pada ketika ini di hampir keseluruhan bahagian dalam keadaan tiada hujan, walau bagaimanapun keadaan masih lagi berjerebu. Dan sebelum kita berpisah, kita teruskan dengan melihat ramalan cuaca pagi esok bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Saya Syafina Ramli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Itu tadi perkembangan cuaca yang dibawakan oleh Met Malaysia. Bahagian Hab Halal Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia JAKIM kekal bawah kawal selia jabatan itu. Tidak seperti tular di media sosial, kononnya ia akan dikendalikan Perbadanan Pembangunan Industri Halal HDC. Justru Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fauziah Saleh berkata perkara tersebut tidak perlu dibimbangi oleh masyarakat Islam kerana maklumat tersebut tidak benar sama sekali. Jelasnya JAKIM masih kekal menjadi bahagian utama yang berfungsi dalam mentadbir urus halal, persijilan dan hal ehwal syariah. Manakala HDC pula hanya menumpukan kepada usaha memperkasa industri halal negara ke peringkat antarabangsa. Majlis Jemaah Menteri sudah pun membuat keputusan bahawa di masa hadapan akan ada joint committee, joint secretariat HDC dan juga JAKIM. JAKIM akan fokus kepada certification, integriti halal itu, halal dan thayyibat itu, dan HDC akan fokus kepada pembangunan industri. Jadi it's just the pembangunan industri, bukan the integrity certification halal, ya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Ziarah Kasih Rahmah 2019 peringkat Zon Timur di Sungai Lembing, Kuantan. Cadangan menggantikan skim tetap dan berpencen tidak melibatkan penjawat awam sedia ada dan ia hanya melibatkan lantikan baharu bermula tahun hadapan. Ya, bagaimanapun Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Dr. Ismail Abu Bakar berkata perkara berkenaan masih dalam peringkat kajian dan masih belum diputuskan. Kita semaklum perkhidmatan awam ni terdiri daripada awam, pegawai awam, tentera dan juga polis, ya. Jadi semua adalah perkhidmatan awam. Jadi cadangan untuk menghapuskan skim pencen tersebut bukan melibatkan pegawai sedia ada, penjawat awam sedia ada, tetapi untuk masa hadapan, pelantikan masa hadapan, kita tengok dari segi perkhidmatan mana yang tentu, ya. Mungkin untuk tentera dan polis sebab dia memerlukan kesinambungan, mungkin kita buat kajian sama ada mereka perlu terlibat atau tidak. Mungkin perkhidmatan awam saja, kecuali polis dan tentera. Kita sedang buat kajian secara menyeluruh. Kadar baharu tarif air bagi semua negeri kemungkinan diumumkan hujung tahun ini. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar berkata bagaimanapun perkara itu akan dibawa kepada Jemaah Menteri terlebih dahulu untuk dibincangkan. Ditanya mengenai peratusan kenaikan tarif air itu, Dr. Xavier berkata pihaknya akan memastikan kenaikan itu kelak tidak membebankan rakyat. Pelarasan itu perlu bagi meningkatkan penyampaian kualiti perkhidmatan bekalan air terawat kepada rakyat. Yang sama, kita kena faham bahawa industri air ini lama tidak ada perubahan dan juga perbelanjaan untuk kita jalankan industri air ini, kita kena adakan capex yang besar, dan sebab itu saya telah minta kementerian melalui SPAN dan semua sekali untuk kaji balik kedudukan syarikat-syarikat di semua negeri dan pastikan bahawa kita buat audit juga dengan syarikat-syarikat masing-masing. Dalam rancangan Malaysia ke-12, kementeriannya mencadangkan supaya Kerajaan Persekutuan memberi tumpuan terhadap industri air negara pada masa depan. Akta baharu berkaitan penggunaan tembakau, vape, rokok elektronik dan shisha akan dibentangkan di Parlimen selewat-lewatnya pada sesi persidangan Mac tahun depan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ketika ini pihak kementerian masih dalam fasa akhir penelitian untuk menggubal akta tersebut agar lebih menyeluruh dan dapat menangani pelbagai isu terkini. Jelas Datuk Seri Dr. Zulkifli, perbincangan bersama Peguam Negara sudah hampir di penghujung perbincangan dan berharap akta baharu itu dapat dibentangkan segera. Satu akta yang akan merangkumi bukan saja tobacco tetapi juga yang lain, seumpama di e-cigarettes dan vapes dan
banyak sisi-sisi dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan nikotin dan tobacco. Jadi ini yang ditunggu-tunggu kerana ia akan merupakan satu akta yang lebih menyeluruh dan yang harapnya akan dapat menangani pelbagai isu-isu terkini. Beliau ditemui selepas hadir ke larian Stop the Stigma anjuran Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Hospital Umum Sarawak. Dalam ucapannya, Dr. Zulkifli menegaskan masalah kesihatan mental dalam kalangan anak muda memberi kesan negatif kepada perkembangan diri sama ada aspek pendidikan, hubungan sosial, peluang kehidupan serta kesihatan fizikal yang menyeluruh. Di Malaysia, trend tingkah laku membunuh diri dalam kalangan remaja menunjukkan peningkatan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2017 mendapati prevalent idea bunuh diri dalam kalangan remaja berusia 13 hingga 17 tahun adalah 10% berbanding 7.9% pada 2012. 350 pelajar Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang layak menerima bantuan di bawah program Food Bank Siswa yang diperkenalkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Ini menjadikan USM sebagai IPT ke-12 menyertai program tersebut. Yang akan menjadi penggeraknya dan mereka akan dibantu oleh kalangan pelajar yang menjadi penerima. Sudah tentu ini akan memberikan satu impak kepada kalangan pelajar yang kita kenal pasti akan menerima, terutama kalau kita tengok sumbangan ini datang berupa makanan-makanan yang kita anggap sebagai munasabah untuk memenuhi keperluan pemakanan mereka. Beliau ditemui pada program pelancaran Food Bank Siswa USM Pulau Pinang. Program Food Bank Siswa adalah kesinambungan daripada program Food Bank Malaysia yang dilancarkan tahun lalu untuk membantu isi rumah daripada kumpulan B40. Demi menghidupkan kembali nostalgia zaman 70-an, penduduk di Kampung Padang Kala Melur, Kota Baru bergotong royong memasak bubur Ashura. Ya, lebih unik mereka menggunakan tempurung kelapa di alas daun pisang selain menjadikan daun nanas sebagai sudu untuk menghidangkan bubur Ashura. Menurut salah seorang penduduk, Muhammad Rozi Abdullah, sambutan mengajak penduduk menghidupkan semula warisan tradisi Melayu. Tempurung ni makanan tradisional orang dulu-dulu lah. Orang dulu-dulu tak ada pinggan, ni makanan tempurung saja. Sudu pun tak ada. Dia makan daun nanas ya. Unik lah kira. Kita nak tunjukkan budak-budak. Cara makan sura ni dalam tempurung tu berlapikkan daun pisang. Kita makan dengan menggunakan sudu daun nanas. Macam itulah zaman-zaman tahun 70-an, zaman-zaman dahululah. Bubur Ashura dimasak menggunakan resepi tradisi seperti beras, santan, jagung, daging dan kerisik. Proses mengacau sehingga 8 jam walaupun leceh dan memenatkan namun berbaloi. Memang tak serupa. Kelantan dengan luar memang berbeza. Tak sama. Minyak muda. Last kali tu minyak muda. Minyak muda tu tak adalah sate. Kita masak bawang putih, bawang merah, halia. Majlis mengacau bubur Ashura di Kampung Padang Kala Terih ini disertai 100 penduduk. 12 kawah bubur Ashura ini diagih kepada penduduk khususnya golongan asnaf di kampung berdekatan. Lebih 100,000 orang di seluruh negara menyertai acara larian keamanan Run for Peace anjuran Persatuan Soka Gakkai Malaysia sempena sambutan Bulan Keamanan. Acara diadakan serentak di 28 lokasi bertujuan meningkatkan kesedaran anti senjata nuklear serta memupuk budaya keamanan dalam kalangan masyarakat. Acara ini merupakan program 2 tahunan bersifat bukan kompetitif diadakan oleh SGM sejak 2006. Seawal 6 pagi, para peserta berhimpun di lokasi larian iaitu di Taman Klang Jaya Selangor yang disempurnakan Menteri Pertahanan Muhammad Sabu. Dan alat-alat dicipta untuk membunuh manusia semakin sophisticated
kemuncaknya ialah nuklear. Bila kita menentang penggunaan senjata nuklear, kita mau seluruh kuasa nuklear membuang senjata nuklear mereka. Kita tidak mau ada sikap nuklear, senjata nuklear, aku boleh, kamu tak boleh. Bagi kita semua tak boleh. Sejak penganjurannya 14 tahun lalu, larian keamanan ini berjaya menarik 250,000 pencinta keamanan untuk menyertainya. Ninja atau shinobi yang menggunakan seni mempertahankan diri ninjutsu merupakan antara yang paling digeruni oleh masyarakat Jepun. Namun, ramai beranggapan kepakaran ninja seperti samurai adalah pembunuh upahan, tetapi hakikatnya mereka juga adalah berisik ketika zaman Shogun Tokugawa dahulu. Ya, kini ninja telah menjadi salah satu kebudayaan dan kesenian masyarakat Jepun yang sudah terkenal di serata dunia. Mohan Chinasami ada laporannya. Kami warga RTM hari ini telah dikejutkan dengan kehadiran kumpulan kebudayaan ninja sekaligus memberi peluang untuk mengenali lebih dekat seni mempertahankan diri Jepun itu. Jika kita lihat hubungan di antara Jepun dan juga Malaysia bukan sekadar dari aspek ekonomi dan perdagangan, tapi juga daripada aspek keunikan budaya. Seperti anda dapat lihat di belakang saya ini, iaitu ninja samurai merupakan salah satu kebudayaan yang unik yang boleh kita lihat di negara Jepun. Melalui campuran budaya ini, kita boleh melihat satu perpaduan yang unik yang boleh dibentuk di antara Jepun dan juga Malaysia. Kumpulan ninja dari unit kebudayaan wilayah Aichi, Nagoya, Jepun kini berada di Malaysia bermula Khamis lalu sempena Mata Fair 2019. Berbeza dengan seni bela diri lain, ninjutsu atau ninja mengajar teknik bisikan, sabotaj, melumpuhkan lawan dan menjatuhkan mental lawan. Kehadiran mereka adalah untuk mempromosikan kebudayaan dan pelancongan negara Jepun termasuk wilayah Aichi yang mempunyai pelbagai lokasi menarik untuk dilawati. はい、愛知、名古屋は日本の中央にあります。ちょうど東京と大阪の間ぐらいにあります。愛知、名古屋は、航空とあと自動車産業でとても有名な地域で、産業観光も楽しめる場所だと思います。そしてまた名古屋飯と呼ばれる独特のグルメがあります。 Selain itu, pengenalan semula dasar pandang ke timur oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad membuka hubungan antara Jepun dan Malaysia dengan lebih luas termasuk dari aspek kebudayaan. Ia dapat tengahkan sosio-budaya negara berkenaan terhadap masyarakat di negara ini. Malah, kerjasama dari aspek budaya memberikan implikasi positif kepada kedua-dua negara dalam mengeratkan hubungan yang lebih erat. Di mana bukan sahaja budaya yang kita boleh contohi seperti memenuhi masa, disiplin, kebersihan. So ini antara faktor yang kita boleh terap dan kenalkan kepada rakyat Malaysia. Kehadiran kumpulan ninja ini terdata memberi peluang kepada masyarakat Malaysia untuk mengenali lebih dekat kepelbagaian budaya masyarakat Jepun. Mohan Chinasami, RTM. Sebuah bas ekspres 2 tingkat yang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kedah terbakar di hentian rehat dan rawat ANR Sungai Perak tengah hari tadi. Kesemua pemandu dan penumpang selamat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kangsar Muhammad Taufik Abdul Sattar dalam satu kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 1.57 tengah hari. Sepasukan pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kangsar dan Meru Raya kemudiannya dihantar ke lokasi kejadian bagi operasi pemadaman. Kebakaran dipadamkan dalam tempoh 10 minit namun bas itu musnah hampir 80%. Polis menahan 2 daripada 3 anggota kumpulan geng kecil yang terlibat dalam 4 kes samun kedai serba neka 24 jam di Pulau Langkawi sejak
Jun lalu. Kedua-dua suspek lelaki berusia 25 dan 29 tahun datang dari luar Pulau Pelancongan untuk melakukan kegiatan jenayah itu ditahan di sebuah rumah di Taman Dahlia 6 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintenden Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, polis turut merampas senjata yang digunakan semasa kejadian samun seperti 2 topi keledar, 2 helai topeng muka, sebatang kayu, sebilah pisau, 2 helai jaket, 2 helai jeans, 2 beg silang, sebungkus duit shilling dan sebuah motosikal. Mereka baru saja masuk ke Langkawi ni on and off lah. Suspek ini dia pun tak bekerja dan memang dia aktif melakukan samun pada awal pagi. Kebiasaannya during pukul 4 pagi ke atas, 4 ke 6 pagi. Dan mereka sasarkan di mana kedai-kedai sebenarnya yang pekerja dia wanita lah. Ujian saringan air kencing terhadap kedua-dua suspek didapati positif dadah jenis metafetamin. Suspek turut mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah samun. Seorang lagi rakan mereka masih diburu. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan berjaya mengutip lebih RM1 juta hasil bidaan nombor siri pendaftaran DDP melalui pelaksanaan sistem bidaan nombor pendaftaran kenderaan dalam talian JPJ e-bid. Menurut Timbalan Pengarahnya Nik Azhan Abdul Hadi, proses bidaan itu dibuka selama 5 hari berakhir pada 3 September lalu. Jelasnya nombor siri pendaftaran yang mendapat bidaan tertinggi ialah DDP1 bernilai RM152,999 dengan jumlah pembidaan seramai 4 orang. Pengguna berdaftar dengan JPJ e-bid pada masa tarikh ditutup siri tersebut ialah 67,398. Jumlah resit yang dibeli untuk masuk tender 13,540. Itu sebanyak 1,354 per tender yang beli resit untuk masuk tender. Keseluruhan sebanyak 4 siri nombor pendaftaran telah dibuka di Kelantan pada tahun ini termasuk DDL, DDM dan DDN dengan hasil keseluruhan bidaan melebihi RM4.3 juta. Nik Azhan berkata demikian pada sidang media keputusan tender e-bidding nombor pendaftaran DDP di Kota Baru. Baiklah, malam ini seperti biasa kita akan bersama dengan Fazli untuk memberikan perkembangan sukan dalam dan juga luar negara. Apa agaknya malam ini untuk dikongsikan bersama Fazli? Okey, pastinya masih lagi perkembangan Harimau Melaya. Viral dengan cara positif, tuah menjadi milik seorang budak. Siapakah kanak-kanak itu semua dalam segmen sukan. Dan juga tenis terbuka mereka syarikat. Okey, teruskan Fazli dengan laporan sukan. Omar terima kunjungan idola. Peminat cilik Harimau Melaya Omar Saiful Razman 8 tahun yang tular videonya selepas menitiskan air mata atas kemenangan membenam skuad Garuda menerima kejutan hari ini apabila berpeluang bertemu idolanya Muhammadus Sumareh. Turut diserta bertemu Omar adalah Ketua Pasukan Harimau Melaya Farizal Malias, Syahrul Saad dan Syafiq Ahmad. Detik-detik manis itu dikongsikan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menerusi akaun laman sosial Facebook persatuan itu. Selain dapat bersalaman, Sumareh mengakui teruja dapat berjumpa dengan Omar, menyampaikan beberapa keping tiket bagi menyaksikan perlawanan antara Harimau Melaya menentang Emirates Arab Bersatu UAE pada Selasa ini. Omar turut mendapat selai jersey Harimau Melaya pemberian khas daripada Sumareh yang turut ditandatangani Keliboy. Video peminat cilik Harimau Melaya Omar bersorak dan menangis gembira selepas Muhammadus Sumareh menjadikan gol kemenangan skuad Harimau Melaya ketika menewaskan Indonesia 3-2 pada aksi sulung kumpulan G kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 Khamis lalu telah viral di laman-laman sosial.
Sementara itu, penyokong Harimau Melaya Muhammad Zulrani Helmi Muhammad Zakri 39 tahun telah mengalami kecederaan tangan kiri ketika menyaksikan perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022. Dan Piala Asia 2023, Indonesia bertemu Malaysia di Gelora Bung Karno, GBK. Jakarta pada 5 September lalu turut menerima kunjungan pemain Harimau Melaya. Ketua Pasukan Harimau Melaya Farizah Malias, Syarul Saad dan Syafiq Ahmad bersama Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Stuart Ramalingam, telah menziarahi Muhammad Zulrani di kediamannya di Kuala Lumpur bagi melihat sendiri keadaan terkini beliau dan mendengar sendiri kisah apa yang berlaku di tempat duduk penonton pada hari perlawanan tersebut. FAM juga telah memberikan sedikit sumbangan dan juga tiket perlawanan Malaysia lawan UAE Selasa ini kepada Muhammad Zulrani sebagai menghargai kesungguhan dan semangat beliau yang sanggup bersama-sama penyokong lain terbang ke Jakarta bagi memberi sokongan padu kepada skuad Harimau Melaya. Beralih ke sukan badminton. Perkembangan menarik di kejohanan badminton terbuka Taiwan 2019. Pasangan beregu profesional negara Tan Wee Kiong Go Vision muncul juara menumpaskan pasangan Korea Selatan Cho Sol-yu Seo Cheong Jae dalam 3 set. Ini merupakan kemenangan kedua pasukan negara ini menumbangkan pasangan Korea Selatan dalam masa seminggu. Sebelum ini, Wee Kiong Visha menumpaskan pasangan Korea Selatan yang berada di ranking nombor 1 dunia dalam saingan suku akhir. Dalam perlawanan ini, Wee Kiong Visha bermula baik menang set pertama 21-19. Namun, pasangan Korea Selatan bangkit menyamakan kedudukan satu sama menang set kedua 21-15. Walau menerima tentangan sengit di set ketiga dan tidak mahu mengaku kalah, Wee Kiong Visha memperkemaskan permainan dan kawalan gelanggang untuk menang 23-21 bagi mengesahkan kejuaraan. Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Sukan Negara berbincang dengan Kerajaan Negeri Terengganu bagi mencari penyelesaian isu halangan penyertaan atlet gimnastik dan gym rama wanita negeri berkenaan dalam mana-mana kejohanan peringkat kebangsaan maupun sukma. Ia susulan langkah Terengganu yang menarik diri dari menyertai acara gimnastik dan gym rama kerana mendakwa ianya mengeksploitasikan seorang wanita. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Steven Sim Chee Kiong, pihaknya tidak akan membiarkan para atlet menjadi mangsa dalam situasi ini. Dalam isu ini, saya rasa kita telah pun, MSN juga telah pun membuat kenyataan yang amat jelas dan pendirian sama ada Kementerian Belia dan Sukan ataupun Majlis Sukan Negara adalah jelas bahawa kita menghormati kebebasan atlet kita untuk memakai pakaian yang sesuai bagi sukan masing-masing. Dan saya rasa di sini pakaian atlet tidak patut dijadikan satu pertikaian sebab tidak timbul isu-isu seperti tidak senonoh dan sebagainya. Sebab pemakaian atlet bertujuan untuk meningkatkan prestasi mereka di lapangan dan tidak ada unsur seperti yang mungkin sesetengah pihak. Sementara itu, bagi Presiden Persekutuan Gimnastik Malaysia, Rachel Lau, beliau mengambil keputusan untuk tidak campur tangan. We highly encourage all the gymnasts in Terengganu to come to KL if they want to do, gymnastics. So from that standpoint, there's a backup plan of, welcoming some of the gymnasts over. If indeed there is Terengganu gymnast that is looking to participate in more gymnastics events in the state. So it would be quite easy for us to figure that out. Kedua-dua mereka ditemui dalam satu majlis MOU dan mengumumkan penajaan lebih RM1 juta kepada persekutuan berkenaan oleh Causeway Malaysia di Ibu Negara. Turut diperkenalkan ialah tracksuit baharu persekutuan berkenaan yang turut mendapat sentuhan pereka fashion terkenal negara. Beralih ke Liga Sepak Takraw Perdana 2019, pasukan Negeri Sembilan berjaya menemui kemenangan moral selepas mendudukkan Sabah dengan seri set 2-0 di Stadium Maba Kuala Lumpur. Ia kemenangan pertama pasukan itu dalam dua perlawanan selepas dikecewakan penyandang juara pada perlawanan pembukaan. Negeri Sembilan Antlers yang turun tanpa tekong import Wirawut Nanongkai membariskan dua bekas pemain kebangsaan, Zul Effendi Sumari selaku feeder, Muhammad Hisham Mat selaku tekong dan Hafizul Hayazi bagi posisi striker. Manakala Sabah membariskan regu utama Izwan Zukri, Daud Amba
Jackson Amputong. Skuad kendalian Muhammad Syahir Nasruddin mudah menjinakkan Sabah dengan 21-19, 21-15 sekaligus menebus kekalahan ketika tewas di Division 1. Kita lawan Sabah Division 1 tu kita banyak player kita injet sebenarnya. So masa kita lawan Sabah untuk Division 1 tu kita turunkan bukan player utama lah masa kita lawan tu. Negeri Sembilan akan berehat selama seminggu sebelum meneruskan saingan bertemu Kelantan Warrior manakala Sabah akan bertemu Kuala Lumpur Thunder. Okey, kepada Harimau Melaya Selasa ini teruskan momentum kemenangan, kami mendoakan yang terbaik untuk anda semua. Seterusnya kita kembali bersama dengan Syekh Akhtar kita dan Syekh juga Mas Alina. Silakan Mas Alina. Terima kasih Fazli. Produk penjagaan kulit Nivea amat sinonim dengan rakyat Malaysia dan telah berada di pasaran sejak sekian lama. Terbaru, Nivea tampil sebagai rakan jenama bagi pertandingan akhir rekaan batik Piala Sri Indon 2019. Penglibatan ini juga membuktikan Nivea tidak mahu ketinggalan mengenai idea dalam pemeliharaan budaya dan warisan masyarakat Malaysia. Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Almarhum Sultan Iskandar berkenan berangkat sebagai tetamu kehormat pada majlis yang berlangsung di Ibu Negara. Turut hadir pengerusi Yayasan Budi Penyayang Nori Abdullah. Juara kategori fashion dimenangi Muhammad Syukri Cik Ya yang menerima hadiah wang tunai RM30,000 serta trofi Piala Sri Indon. Pertandingan Piala Sri Indon ini adalah pertandingan tahunan di mana ia sangat membantu kepada pengusaha-pengusaha batik dan juga pelajar-pelajar serta pereka-pereka fashion di luar sana untuk memartabatkan lagi batik Malaysia. Tempat kedua dimenangi kumpulan Hidden Wall dengan hadiah wang tunai RM10,000. Manakala tempat ketiga disandang Preka Fashion Wan Muhammad Hafiz Wan Hamid memenangi hadiah wang tunai RM5,000. Pada majlis ini, Raja Permaisuri Agong turut dipersembahkan dengan produk keluaran Nivea Luminous 630. Baginda turut dihadiahkan dengan Nivea Cream yang dipersonalisasi dengan foto wajah baginda. Produk ini merupakan inovasi terkini dalam rangkaian produk penjagaan kulit yang bakal berada dalam pasaran kelak yang mampu membersihkan tompok hitam di kulit dalam masa 4 minggu. Nivea is a skincare brand with more than 100 years of history and heritage, and also is commonly used by Malaysians. And we all feel very proud of Her Majesty for her humbleness and humility by using Nivea products. Penyertaan Piala Sri Indon 2019 dibuka kepada rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas. Tular di media sosial video seorang ibu hamil 7 bulan diganggu bunyi ketukan misteri pada waktu malam. Menerusi rakaman video dikongsi anaknya Muhammad Afwan baru-baru ini, kejadian pada tahun lepas itu berlaku di Singapura ketika ibunya tinggal bersendirian. Katanya pintu rumah diketuk dengan kuat beberapa kali sebelum beralih ke tingkap dapur. Jelas Afwan agak mustahil gangguan itu daripada manusia kerana rumah berada di tingkat 4. Lain halnya di Mexico, seorang guru dikritik hebat netizen gara-gara memaksa pelajar memakai kotak di kepala ketika peperiksaan dijalankan. Namun menurut Luis Juarez Texas, dia bertindak sedemikian untuk mengelak pelajar-pelajarnya meniru. Guru kolej itu dituduh memalukan dan melanggar hak asasi pelajar selepas foto mengenainya tular di media sosial. Ibu bapa pelajar pula menggesa Jabatan Pelajaran memecat Texas selepas gambar dikongsi beribu-ribu kali dan turut dilaporkan di media perdana. Terkenal dengan seni bina bangunan yang mempersonakan dan kedai kopi tradisional, Vienna terus mendapat pujian ramai. Ibu kota Austria itu kekal di tangga pertama bandar paling sesuai untuk didiami untuk tahun kedua berturut-turut. Keutuhan Vienna di tangga pertama dunia turut dipengaruhi faktor kemampanan infrastruktur, pendidikan, kebudayaan, persekitaran dan penjagaan kesihatan. Kedudukan kedua carta pula ialah Melbourne diikuti Sydney di Australia, Osaka di Jepun dan Calgary, Kanada.
Nasional 8 edisi Ahad 8 September berakhir di sini. Terus kibarkan jalur gemilang sebagai bukti kita saingi Malaysia, Malaysia bersih. Ya, layari Facebook Berita RTM dan juga YouTube rasmi Berita Nasional RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam saingi Malaysia.